Betul, 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 betul. Betul lah tu. Sebab bila Ustaz gunakan satu skrin, itulah situasinya. Okey Ustaz, nak cakap apa-apa lagi? Okey, boleh gunakan? Boleh? Cuma Okey. kalau boleh Ustaz kalau Aha. boleh Ustaz masa buat salutasi tu, ucaplah Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali semula cakap kata kembali semula sebab sebelum ni Nordin dah keluar. Nordin. Nordin sebelum ini sahabat saya Encik Nordin. Nordin ke? Mana ada Nordin? Nordin ke? Belum, Ustaz yang pertama lah Ustaz. Saya yang pertama. Yang pertama tak perlu. Ustaz cakap je, jumpa lagi. Sebelum ini kita berada pada modul 1. Sekarang kita akan berada modul 2. Lepas tu Ustaz ceritalah sebelum slide. Kita nak wujudkan kesinambungan tu saja. Okey, standby. Start. 3, 2, 1. Saya keluar Ustaz Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati rakan-rakan PGB, rakan-rakan penolong kanan, GPK, peserta khusus TS 25/6 yang saya hormati sekalian. Baik, bertemu lagi kita dalam sesi seterusnya iaitu dalam modul 2 TS 25 bagi peserta-peserta kohort 6 seluruh negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pertama sekali saya rakamkan ucapan tahniah kepada tuan-tuan yang telah dapat menyelesaikan latihan kursus modul 1 dan juga telah dapat menyempurnakan latihan dan tugasan yang telah diberikan yang telah dipertanggungjawabkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pada hari ini kita sambung kepada modul 2 yang tuan-tuan telah dan sedang ikuti bermula daripada hari ini dan seterusnya. Baik, sebelum itu ingin saya buat satu perkongsian iaitu tentang imbas kembali dalam modul 1 yang tuan-tuan telah ikuti bermula daripada 26 April sehinggalah kepada 13 Jun yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di dalam modul 1 di bawah topik bimbingan dan pementoran, tuan-tuan telah didedahkan kepada beberapa submodul. Submodul 1.1 tentang dasar dan pelaksanaan sekolah TS 25, submodul 1.2 iaitu tentang kerangka TS 25, submodul 3 ialah hala 7 program TS 25, dan 1.4 ialah tuan-tuan juga telah didedahkan tentang mengurus perubahan. Submodul 1.5 iaitu tuan-tuan didedahkan tentang peranan pemegang taruh, dan submodul 1.6 iaitu bimbingan dan pementoran. Dan saya yakin semua peserta juga telah dapat sebenarnya memahami iaitu dasar pelaksanaan TS 25 secara jelas tentang dasar pelaksanaan ini. Dan dengan mengikuti modul 1 juga, tuan-tuan telah berjaya sebenarnya menggambarkan hasrat sekolah TS 25 yang telah dicetuskan oleh KPM. Dan juga tuan-tuan sebenarnya telah mampu menganalisis dan menetapkan hala 7 sekolah TS 25 di peringkat sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan juga telah berjaya merancang dan mengurus perubahan. Samping itu, tuan-tuan juga telah dijelaskan tentang peranan pemegang taruh, iaitu mereka orang-orang yang berkepentingan, yang mempunyai kepentingan di dalam sekolah, di peringkat sekolah. Dan yang akhirnya ialah submodul 1.6 iaitu tuan-tuan didedahkan untuk menggunakan pendekatan coaching and mentoring di dalam membangunkan kapasiti warga sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hal ini apakah yang dimasukkan tentang menggambarkan tuan-tuan telah rasai dan telah dapat
jalani modul tersebut, tuan-tuan menggambarkan hasrat sekolah TS25. Bagaimana kita semua sedia maklum bahawa dasar sekolah TS25 ini mandatnya yang telah ataupun kelulusan pelaksanaan program TS25 Kementerian Pendidikan Malaysia ini telah diputuskan dalam satu mesyuarat Majlis Ekonomi Bilangan 2 tahun 2015 yang bertarikh 19 Januari 2015. Antara lain objektifnya ialah mengaplikasikan konsep dan amalan PDP terbaik yang berfokus. Dan antara lain juga ialah membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi iaitu guru-guru dan juga pembimbing kepimpinan iaitu di peringkat pemimpin sekolah. Dan objektif yang ketiga ialah membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Itu antara objektif latar ataupun objektif pelaksanaan TS25 dari segi konsep dan latar belakang TS25. Baik, tuan-tuan dan puan, program TS25 juga selari dengan matlamat PPPM atau Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang mana ia menumpukan berfokuskan kepada sekolah berkualiti dan juga kemenjadian murid. Di mana kerangka sekolah TS25 ini telah jelas bahawa antara elemen kemenjadiannya ialah elemen yang ingin dicapai, elemen ataupun ciri-ciri sekolah TS25 ialah kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Baik. Jadi kerangka ini kita perlulah faham dengan jelas dan perlu kita hayati di dalam kita melaksanakan program TS25 ini. Yang mana tuan-tuan, kalau kita lihat pada kerangka ini, yang di dalamnya iaitu tunjangnya ialah persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Itulah tunjang kepada TS25 iaitu untuk mencapai pelajar yang cemerlang dan untuk membangunkan kualiti sekolah. So, persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna ini merupakan KRA yang sangat penting dan ianya disedia dengan lengkap dan sempurna. Setiap mata pelajaran disediakan document standard. Di samping itu, metod ataupun pedagogi guru juga disediakan dan dibangunkan pedagogi ini. Kemudian disediakan juga bentuk-bentuk pentaksiran yang holistik yang melibatkan kurikulum segi akademik, psikososial iaitu psikometrik dan juga kecerdasan fizikal iaitu PGSK. Baik untuk merealisasikan pelajar yang cemerlang, so dokumen persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna ini merupakan tunjang yang sangat penting. Sehubungan dengan itu, ianya perlu didukung oleh pemimpin yang berkesan, pemimpin yang mempunyai kualiti, kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan, kepimpinan yang berupaya melihat hala tuju yang jelas dan perlu merealisasikan dan berupaya mengupayakan pemimpin-pemimpin tengahan dan warga sekolah. So, dalam TS25 ini, program-program pembangunan kepimpinan sangatlah dititik beratkan. Dan ianya juga perlu didukung oleh kualiti guru. So, sebagaimana itu, guru yang berkualiti hendaklah dibangunkan. So, kompetensi guru dan guru yang beraspirasi tinggi sangatlah diperlukan. Dan dalam modul-modul TS25 ini nanti, tuan-tuan dan guru-guru juga akan diberikan input-input dan program-program pembangunan kompetensi. Di samping itu, ianya hendaklah juga disokong, perlu juga mendapat sokongan PIBG dan komuniti
Sokongan dan PIBG dan komuniti ini hendaklah dilaksanakan secara meriah, secara rancak, dan komitmen komiti yang padu yang perlu bagi menyokong sekitaran pengajaran dan pelajaran bermakna, iaitu aktiviti-aktiviti sama ada dalam kelas ataupun di luar kelas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam submodul 1.3 itu menetapkan hala tuju sekolah. So, menetapkan hala tuju sekolah ini, tuan-tuan telah didedahkan tentang mindscaping, iaitu tentang penetapan hala tuju. Lakaran minda yang tuan-tuan perlu, tuan-tuan telah didedahkan dan diberi latihan di dalam penetapan hala tuju ini. Kalau kita lihat, tuan-tuan, itu tentang penetapan hala tuju, pihak sekolah ataupun kepimpinan sekolah perlulah menetapkan satu hala tuju yang jelas di dalam kita merancang dan merencanakan seterusnya melaksanakan sekolah TS25 ini. Jadi penetapan hala tuju ini selari dengan SKPMG2 standard 1, pengetua atau PGB sebagai pemimpin, peneraju, pendorong dan peneraju, pembimbing dan pendorong. Jadi dalam kali ini untuk dan ianya ialah perlu diterjemahkan di dalam plan strategi sekolah ataupun PSO. Dan untuk melaksanakan ini, untuk melaksanakan atau merealisasikan PSO ataupun plan strategi sekolah, tuan-tuan perlulah melaksanakan proses-proses awal seperti menganalisis persekitaran dengan membuat analisis SWOT. Tuan-tuan perlu juga menyediakan mengenal pasti isu dan punca, apakah halangan-halangan ataupun cabaran-cabaran untuk merealisasikan hasrat ataupun hala tuju yang ingin dicapai. Samping itu, tuan-tuan perlu buat persediaan, ada persediaan perancangan buat. So perlu meletakkan data ataupun teori situasi semasa yang berlaku di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan. Di samping itu ialah tuan-tuan perlu buat satu unjuran ataupun unjuran jangka panjang, iaitu KPI. Apakah Key Performance Indicator, suatu kejayaan yang ingin dicapai. Mungkin ia juga boleh buat mengikut tahap ataupun ikut fasa. Katakan fasa pertama, tahun pertama fasa 1, tahun kedua fasa 2 dan tahun ketiga fasa 3. Sebab TS25 ini ialah pelaksanaannya dalam tempoh 3 tahun. Bagaimana kita semua sedia maklum bahawa tahun pertama tahun ini ialah tahun latihan, dan tahun kedua tahun depan ialah tahun transisi, dan tahun ketiga ialah tahun pembudayaan, dan seterusnya ialah tahun kelestarian. Jadi setiap apa yang kita ingin capai ialah mungkin ialah plan itu berlaku dalam hala tuju ataupun penetapan KPI itu dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Jangka masa pendek mungkin berlaku dalam tempoh setahun ataupun dan jangka masa panjang itu dalam tempoh 3 tahun. Jadi apabila perkara ini telah jelas di dalam pemikiran dan kefahaman tuan-tuan dan puan-puan, ianya akan tuan-tuan akan dilaksanakan. Dan saya yakin dalam proses pelaksanaan tersebut sudah pastilah ada perkara-perkara yang perlu dilihat. Contohnya sesuatu kejayaan ataupun KPI dalam jangka pendek, dalam tempoh, katakan jangka pendek dalam tempoh setahun, tuan-tuan perlu lihat adakah tercapai KPI ataupun tidak. Sekiranya tidak tercapai, maka kita perlu melihat apakah halangan-halangan ataupun punca-punca. So perlulah pihak sekolah atau pemimpin sekolah untuk buat intervensi untuk penambahbaikan, untuk mencapai, untuk menyelesaikan masalah ataupun halangan-halangan yang timbul bagi merealisasikan KPI tahun semasa. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila penambahbaikan telah dibuat dan kita terus laksanakan
program-program penambahbaikan sehingga terlaksananya tercapai hasrat ataupun KPI jangka masa panjang hala tuju sekolah yang telah kita tetapkan dulu. Maka kita pada ketika itu kita nampaklah setelah halangan-halangan kita telah eliminate, setelah punca-punca isu-isu telah dapat kita selesaikan, sudah pastilah saya yakin bahawa kita akan nampak kejayaan-kejayaan. Maka kejayaan-kejayaan itu seharusnya kita kena raikan. So kita appreciate guru-guru, warga sekolah, dan kita appreciate anak-anak didik kita, pelajar-pelajar yang telah sama-sama berusaha, bergotong royong, berganding bahu untuk mencapai hasrat dan visi sekolah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam submodul yang modul 1 juga, tuan-tuan telah didedahkan bagaimana untuk mengurus perubahan. Jadi di sini sepatutnya tuan-tuan telah memahami dan berupaya untuk mengurus perubahan. Di dalam sekolah TR25, pengurusan perubahan ini kita mengambil model kota, 8 langkah kota yang mana telah dipecahkan kepada 3 fasa. Ini bagi sekolah TS sangat terkenal dengan model ini. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan, peserta pun perlulah untuk seolah-olah menjadikan ini sebagai satu panduan utamalah bagi kita untuk menguruskan sekolah. So fasa yang pertama ialah mewujudkan iklim untuk berubah. Ini yang fasa pertama. So dalam fasa pertama ada 3 langkah. Pertama iaitu mewujudkan kesegeraan. Kemudian yang kedua ialah untuk membentuk pakatan yang kuat. Di kalangan warga sekolah kita membentuk satu pasukan yang kuat, bekerjasama. Kemudian kita juga di peringkat sekolah fasa pertama ini ialah mencipta visi perubahan. Apa yang kita ingin, yang kita perlu berubah, mencipta visi. Fasa yang kedua ialah yang melibatkan dan mengupayakan seluruh sekolah. So di fasa yang kedua ini kita seharusnya ataupun semua warga sekolah dilibatkan untuk membangun ataupun untuk bekerja sama di dalam menjayakan misi. Sehingga dengan itu semua warga sekolah hendaklah memberikan peranan merealisasikan visi. Yang kedua ialah menghapuskan halangan. Jadi di peringkat ini kita kena melihat apakah halangan-halangan isu-isu ataupun punca-punca yang menyebabkan ada gangguan di peringkat sekolah sehingga kita terganggu untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti transformasi sekolah. Dan yang ketiga dalam fasa kedua iaitu kita hendaklah membentuk sasaran ataupun kemenangan jangka pendek. Yang yang dimaksudkan tadi ialah membentuk visi, membentuk hala tuju sekolah ataupun kita membentuk satu sasaran apa yang kita nak capai di dalam sekolah, di sekolah kita ini, di dalam penetapan hala tuju di awal-awal tadi. Baik, kemudian fasa yang ketiga ialah bagi fasa yang terakhir iaitu melaksana dan melestarikan perubahan. Setelah kita menjalani, setelah tuan-tuan sekolah telah menjalani fasa yang pertama, fasa latihan, fasa kedua ialah fasa transisi, dan fasa yang ketiga, tahun ketiga ialah tahun membudaya. Selepas membudayakan, makanya kita perlu melestarikan, melaksanakan, mengekalkan momentum yang telah dibina di sekolah sehingga momentum yang benar-benar jelas yang boleh membawa pada kejayaan. Dan pada fasa ini juga sekolah perlulah membudayakan perubahan. So perubahan hendaklah sentiasa berlaku ke arah yang lebih baik. So bagaimana nak menguruskan pengurusan, kita membentuk, kita cuba aplikasikan 8 langkah quarters ini sebagai modal untuk perubahan ini perlulah kita laksanakan aplikasi di peringkat sekolah.
Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam submodul 1.5 yang tuan-tuan juga telah jalani, tuan-tuan telah diberikan penjelasan tentang peranan pemegang taruh. Pemegang taruh pemegang taruh dalaman iaitu pemegang taruh yang mempunyai peranan operasional dan juga peranan pengurusan. Ianya terdiri daripada kalangan pemimpin sekolah, MLT di kalangan guru-guru dan juga AKP di sekolah. Kemudian yang kedua ialah pemegang taruh luaran. Mereka yang terdiri daripada bukan ahli dalam organisasi tetapi boleh terkesan dan memberi kesan terhadap organisasi. Contohnya ialah PIBG, komuniti dan pihak-pihak yang berada di luar sama ada NGO dan bukan NGO. Mereka juga ialah berperanan memberi sokongan kepada sekolah. Dan peranan mereka sama ada berlaku secara langsung ataupun tidak langsung. Mereka berperanan sebagai kumpulan utama ataupun merupakan kumpulan sokongan. Mereka memberi peranan secara aktif ataupun secara pasif atau tidak langsung. Dan mereka memberi peranan mereka meluas, mendalam. Mereka berlaku secara sukarela ataupun kadang-kadang berlaku dalam keadaan yang bukan sekelas tapi kemestian mereka laksanakan di sekolah. Dan ianya ialah daripada mungkin peruntukan-peruntukan khas, legitimasi ataupun ada unsur tiada legitimasi, iaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan legitimasi. Baik, di dalam modul yang lepas juga tuan-tuan juga telah diberikan pendedahan berkaitan dengan coaching and mentoring. Sehubungan dengan itu pendekatan coaching and mentoring perlulah dalam sekolah TS25 ini sangat penting bagi membina, membangunkan kompetensi guru, membangunkan kompetensi guru-guru, terutamanya mengupayakan pemimpin pertengahan dan membangunkan kompetensi guru-guru. Dan coaching and mentoring ini prosesnya ialah kita mengambil konsep grow dengan menggunakan konsep grow untuk kita membangunkan, untuk kita melaksanakan program coaching and mentoring di peringkat sekolah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu yang berkaitan dengan itulah yang perkara-perkara yang berkaitan dengan modul 1 yang telah tuan-tuan jalani di dalam bermula daripada 26 April yang lepas sehingga pada 13 Jun. Di dalam modul 1, tuan-tuan diberikan beberapa latihan dan tugasan. Jadi dalam modul submodul 1.1 iaitu dasar pelaksanaan program TS25, tuan-tuan diminta untuk menyediakan infografik tentang dasar pelaksanaan program TS25 yang tuan-tuan fahami. Jadi tuan-tuan boleh membuat infografik. Kemudian tuan-tuan juga diminta dalam submodul 1.2 iaitu merangka program TS25 iaitu tuan-tuan diminta untuk membuat analisis SWOT atau penggunaan apa betul yang sesuai. Antaranya ialah Fishbone Ishikawa. Kemudian tuan-tuan juga dalam membuat laporan ringkas berkaitan dengan program TS25. Dalam submodul 1.3 hala 7 program TS25 ni saya yakin tuan-tuan telah laksanakan. So dalam template dalam 1.3 tuan-tuan telah melaksanakannya iaitu template yang telah disediakan iaitu template lampiran 1.3 iaitu tentang KRA TS25 dan template 1.4 bagi submodul 1.4 mengurus perubahan program TS25 template 1.4. Dalam submodul 1.5 peranan pemegang taruh template 1.5 di dalam tugasan yang telah diberikan. Baik, kemudian dalam submodul 1.6 iaitu bimbingan dan pementoran, tuan-tuan dikendaki merakamkan satu simulasi video antara PGB tuan-tuan dan puan-puan dengan penolong kanan. Satu video simulasi coaching
Kemudian yang kedua ialah rakaman video simulasi antara penolakan dengan MLT ataupun dengan ketua panitia ataupun atau JKMP bagi sekolah menengah. Baik, di samping itu tuan-tuan juga dikehendaki untuk melengkapkan borang OPC dan juga tuan-tuan dikehendaki untuk melengkapkan borang Toolkit 1.6.3 iaitu kemahiran coaching. Jadi itu antara tugasan-tugasan yang telah dipertanggungjawabkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya yakin tuan-tuan telah dapat melaksanakan dengan jayanya dan telah menghantar tugasan-tugasan ini di dalam Google Classroom. Baik, rumusan kepada program imbas kembali modul 1 ini, dalam modul 1 ianya memberi pendedahan kepada kerangka konsep TS25 dengan mengaitkan kepada PPPM. Peranan pemegang taruh dan pemimpin pertengahan sangat dititikberatkan dalam melaksanakan TS25. Untuk memperkukuhkan peranan tersebut, bimbingan dan pementoran, iaitu coaching and mentoring perlulah menjadi amalan biasa di dalam sekolah TS25. Jadi apabila tuan-tuan menerajui ataupun mengendalikan sekolah menjadi pemimpin sekolah, perkara yang tidak dapat tidak dilaksanakan ialah tentang bimbingan dan pementoran. Iaitu kita melihat bimbingan dan pementoran ini adalah bertujuan untuk mengupayakan pemimpin-pemimpin dan warga sekolah di dalam kita nak membangunkan sekolah TS25 ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu ialah sedikit imbasan daripada modul 1 yang tuan-tuan telah jalani sepanjang daripada bulan April sehingga pada 13 Jun yang lepas, dan saya yakin percaya tuan-tuan telah berjaya menjalaninya dengan baik, dengan cemerlang dan dapat memahami keseluruhan dalam program ataupun input-input yang diberikan, topik-topik yang diberikan dalam dalam modul 1 iaitu bimbingan dan pementoran yang mempunyai 6 sub-modul. Baik, jadi pada hari ini pada hari ini tuan-tuan saya akan mula untuk mengikuti modul 2 iaitu di bawah tajuk menerajui kepimpinan. Jadi saya akan memberikan sedikit pengenalan kepada dalam berkaitan dengan modul 2 ini, apakah yang terkandung dalam modul 2. Baik, seperti juga dalam modul 1 yang lepas, tuan-tuan perlu mengikuti latihan atau kursus ini di atas talian, iaitu dalam D5 di Google Site. Jadi saya maklum bahawa tuan-tuan juga telah mahirlah untuk menjalani kursus ini. Kemudian tuan-tuan seharusnya mengikuti kursus ini, semua bahan yang dibekalkan dalam site tersebut perlu diikuti sepenuhnya, sama ada dalam bentuk tayangan video, dalam bentuk PowerPoint, pembentangan PowerPoint ataupun dalam bentuk artikel-artikel. Jadi tuan-tuan perlu baca, perlu ikuti sepenuhnya semua bahan-bahan kursus. Tidak bolehlah tuan-tuan skip kemudian terus kepada Toolkit dan menjawab terus Toolkit tanpa mengikuti setiap sub-modul. Yang kedua, dalam tuan-tuan juga dalam mencapai objektif kursus tersebut dengan jayanya lah, kita tahu. Jadi setiap modul yang dibina ini mempunyai objektif tertentu. Kemudian tuan-tuan perlu mengikut arahan, mendengar arahan dengan aktif. Sama ada arahan-arahan yang ada di dalam Google Site, dalam D5, dalam modul tersebut, tuan-tuan perlu ikuti dan perlu fahami dan ikuti satu persatu. Kemudian tuan-tuan juga perlu mengikuti penerangan yang diberikan dengan bermakna. Maknanya penerangan yang dibuat sama ada dalam bentuk video, rakaman video
dalam bentuk e-tutorial. Nanti tuan-tuan perlu ikuti segala penerangan itu dengan bermakna. Baik, dalam modul ini juga tuan-tuan perlu melaksanakan semua aktiviti yang disediakan, iaitu dalam aktiviti toolkit dan juga tugasan-tugasan yang disediakan perlu dilaksanakan dengan jayanya. Ini bagi memastikan bahawa tuan-tuan apabila melaksanakan aktiviti yang telah disediakan, melaksanakan aktiviti maknanya ianya memberi pengukuhan kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan sepanjang tuan-tuan menghadiri ataupun mengikuti kursus di dalam modul ini. Baik, di dalam submodul 2, dalam modul 2 ini tuan-tuan, ianya dipecahkan kepada 3 submodul. Submodul 2.1 tuan-tuan di bawah topik pengupayaan pemimpin pertengahan. Peserta akan didedahkan tentang peranan pemimpin pertengahan, iaitu MLT. Kalau di sekolah menengah ialah JKMP dan ketua-ketua panitia bagi sekolah rendah ataupun sekolah kebangsaan. Di dalam submodul ini juga tuan-tuan akan diberikan pendedahan tentang kemahiran mempengaruhi orang lain. Bagaimana apa skill untuk ataupun ciri-ciri elemen-elemen gaya untuk mempengaruhi orang lain, iaitu mempengaruhi warga sekolah, mempengaruhi guru-guru supaya mengikut ataupun bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk menjayakan program-program yang dilaksanakan di tingkat sekolah. Di samping itu tuan-tuan juga diberi kemahiran pencerapan dan memberi maklum balas untuk pembangunan diri. Jadi dalam modul ini jelas, dalam modul ini tuan-tuan akan diberikan keyakinan ataupun skill kemahiran pencerapan dan juga memberi maklum balas untuk kebaikan organisasi, untuk pembangunan diri masing-masing. Di samping itu tuan-tuan akan diberikan pendedahan bagi mengenal pasti potensi dan mekanisme pembangunan profesionalisme guru di sekolah masing-masing. Baik, bagi submodul 2.2 iaitu di bawah topik interpretasi data bagi pemacu transformasi di dalam sekolah TS25 ini, ianya merupakan satu perkara yang penting. Dalam modul ini diberikan pengenalan tentang apa itu data, kemudian data dalam transformasi sekolah. Yang kedua ialah tentang tuan-tuan diberikan pendedahan tentang kitaran data dan menggunakan data juga dalam penyediaan pintas. Jadi pintas ini ialah satu perkara, pintas dan OPPM ini tentang penggunaannya adalah sangat perlu dilaksanakan di peringkat sekolah sekolah TS25. Memang diperkenalkan pintas, iaitu pelan intervensi transformasi sekolah, dan OPPM ialah one page project manager. Di samping itu tuan-tuan juga akan diberikan kemahiran membuat penilaian status pengajuan intervensi TS25. So inilah antara kandungan yang terdapat dalam modul 2.2 iaitu interpretasi data pemacu transformasi. Di dalam modul 2 juga terkandung dalam modul 2 juga, iaitu di dalam modul 2.3 iaitu pembudayaan komuniti pembelajaran profesional, iaitu tuan-tuan akan didedahkan tentang konsep PLC, iaitu Professional Learning Community, yang selalu kita dengar dan saya yakin tuan-tuan sangat familiar dengan perkataan ini. Cuma mungkin apabila modul ini diperkenalkan, kefahaman tuan-tuan akan bertambah mantap dari segi konsep PLC, proses pelaksanaan PLC dan prosedur penggunaan alat kolaboratif PLC. Yang ni alat kolaboratif yang banyak yang terkenal, ada sampai 13 alat PLC. Antaranya ialah Learning Walk, TSS, Lesson Study, Peer Coaching, kumpulan monitor menegak, pementoran guru baru, dan sebagainya.
So tuan-tuan ada sini dia kenalkan tentang alat-alat kolaboratif ini bagi meningkatkan kemahiran guru di dalam PDPC. Kemudian tuan-tuan juga didedahkan tentang perancangan bagaimana nak merancang PLC dan juga pemantauan, bagaimana bentuk pemantauan, penilaian dan perekodan aktiviti PLC yang dilaksanakan oleh di sepanjang tahun di tingkat sekolah. Mana pada semasa ke semasa perkara ini perlu dilihat. Ia juga sangat berguna PLC ini akan menjadi satu budaya di peringkat sekolah supaya isu ataupun permasalahan yang berlaku di sekolah dapat ditangani. Antaranya ialah dengan cara mengadakan PLC. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana saya dah sama-sama tadi di dalam modul 2 ini, kita lihat modul 2.1 itu ialah pengupayaan pemimpin pertengahan, masa yang diperuntukkan selama 4 jam. Dan bagi modul 2.2 interpretasi data bagi pemacu transformasi diperuntukkan masa 12 jam. 2.3 pembudayaan komuniti pembelajaran profesional diperuntukkan masa selama 6 jam. Kita bagi kreditlah kepada tuan-tuan, kepada orang yang banyak menyumbangkan ini, iaitu kepada ketua submodul dan juga pembina submodul. Jadi tuan-tuan, nama-nama ini merupakan orang-orang yang hebat, maka seharusnya kita bagi kredit kepada mereka dan sumbangan mereka sangat besar kerana dengan membinanya modul ini dan digunakan di peringkat semua sekolah T25 seluruh negara. InsyaAllah akan jadi negara kita akan menjadi sekolah T25 dan modul yang mereka bina inilah yang akan kita gunakan. So kredit kepada mereka lah, nanti tuan-tuan akan mengenali mereka daripada semasa ke semasa. Mungkin puan-puan berkenal, nanti akan kenal Puan Hajah Nurihan, Binti Azizan, Dr. Tazimah, Dr. Ikrim, Dr. Syam, ini orang familiar dalam T25. Dan puan antaranya ialah Puan Halijah Arifin, ini mungkin tuan-tuan kenal lah. Dia juga sangat aktif di dalam sekolah TS25. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bagi tujuan membinanya submodul 2.2 ini ialah submodul 2.1 ialah membina keupayaan dan kapasiti pemimpin sekolah untuk mengupayakan pemimpin pertengahan dengan menggerakkan program transformasi di sekolah masing-masing. Itu bagi modul 2.1 iaitu mengupayakan pemimpin. Submodul 2.2 ialah program interpretasi data. Ini ialah membangunkan kemahiran menganalisis dan menginterpretasi data dalam kalangan kepimpinan sekolah supaya mereka berupaya memimpin dan memacu perubahan serta memantau, menilai dan membuat jajaran, menjajar tindakan dan penambahbaikan di sekolah menggunakan alat seperti pintas dan OPPM. Dan tujuan dibinanya modul 2.3 juga ialah melaksanakan komuniti pembelajaran profesional dalam kalangan warga sekolah bagi meningkatkan kualiti PDP untuk memacu perubahan sekolah. So semua modul-modul yang dibina ini mempunyai objektif dan tujuan-tujuan yang jelas bagi membangunkan bagi pemimpin sekolah yang akan menerajui organisasi untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti, elemen-elemen, instrumen-instrumen sekolah TS25 ini. So tuan-tuan dan puan-puan, di dalam sedikit berkaitan dengan latar belakang TS25 yang tadi, kerangka ini saya telah nyatakan dengan jelas bahawa terdapat 4 bidang keberhasilan intervensi transformasi sekolah program T25. Tuan-tuan lihat, yang pertama ialah persekitaran, pengajaran dan pembelajaran bermakna. Yang kita melihat ianya tunjang kepada program ini. Dan ianya didukung oleh pemimpin berkesan dan didukung oleh guru berkualiti dan dia disokong. Dia perlu mendapat sokongan yang jitu dan didukung oleh sokongan PIBG dan komuniti yang berkesan, yang padu, yang jitu. So setelah
perkara ini, semua KRA yang 4 ini, jika kita lakukan dengan berkesan, dengan baik, dengan sempurna, maka sudah pastilah kita akan mendapat hasil yang baik, iaitu akhirnya kita akan dapat melahirkan murid-murid yang cemerlang dan kita juga akan dapat melahirkan sekolah yang berkualiti di peringkat sekolah, di peringkat daerah, peringkat negeri dan juga di peringkat negara amnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ketiga-tiga submodul ini selari dengan cetusan minda ataupun cetusan daripada mantan KPPM, iaitu program melangkah ke hadapan. Di dalam cetusan minda mantan KPPM Dr. Amin Senin, beliau telah mengutarakan beberapa sub-naratif. Sub-naratif pertama ialah berfokuskan pelajar, iaitu tentang pedagogi, iaitu metod, yang mana satu ketika dahulu kaedah pengajarannya yang berpusatkan guru. Kemudian sekarang ini kena transform kepada berpusatkan murid. Guru bukan lagi menjadi lecturer, guru bukan lagi menjadi pensyarah seperti datang memberi ceramah, bahkan pengajarannya telah berubah dan ianya memerlukan pendekatan berbeza, iaitu pengajaran atau pedagoginya berpusatkan murid. Murid-murid yang belajar, murid-murid yang membuat self learning, murid-murid yang membuat kajian, pelajar-pelajar, guru berperanan sebagai moderator ataupun fasilitator di dalam kelas sebagai pemudah cara. Baik, jadi dengan pelaksanaan seperti itu, maka kita akan dapatlah melahirkan murid yang baik, dapat melahirkan murid yang berakhlak, yang cemerlang, menjadi insan yang berakhlak mulia, yang berpribadi, berdikari dan bermandiri. Pelajar-pelajar yang berdikari, mereka boleh berdikari, boleh belajar tanpa kehadiran guru seperti sekarang ini, walaupun mereka belajar secara online, tetapi masih lagi mereka boleh belajar dengan sempurna. Baik, kemudian dalam sub naratif 2 juga fokusnya ialah kepada guru, iaitu pembangunan kapasiti. Di dalam hal ini yang guru-guru diberi sokongan. Kalau dulu guru-guru belajar di peringkat awal, mereka mendapat pendidikan keguruan ini di maktab perguruan, di universiti-universiti semasa mereka melaksanakan diploma pendidikan, dan selepas itu mereka mendapat pengalaman penambahbaikan melalui pengalaman yang mereka hadiri. Tetapi dalam membangunkan kompetensi guru atau kompetensi guru ini, tuan-tuan guru-guru akan mendapat sokongan profesional daripada jabatan pendidikan negeri, daripada PPD. Dengan ini wujudlah sokongan-sokongan daripada SIP dan juga SIC. Kemudian dalam sub naratif 3 ni ialah sub naratif kepimpinan pendidikan, pengurusan organisasi. Jadi pengurusan organisasi bukan lagi berlaku secara top down. Dulu semua tunggu daripada pengetua atau pengurusan yang tunggu arahan sahaja. Guru-guru di bawah menunggu apakah lagi arahan yang ingin disampaikan oleh guru besar atau pengetua. Jadi guru-guru bertindak atas arahan. Jadi apabila diarah sedemikian, tiada inisiatif daripada guru, ataupun ada kalanya arahan itu datang bukan pada waktu yang sesuai dengan emosi guru, menyebabkan penerimaan guru tidaklah 100%. Sebagaimana itu, cetusan ini perubahan perlu dilakukan dengan gaya kepimpinan bottom up. Jadi pengurusan hendaklah membudayakan, kepimpinan sekolah adalah membudayakan pengurusan secara bottom up. Senang saja tuan-tuan bagaimana nak memahami bottom up, iaitu dengan guru-guru merancang, guru-guru menganalisa, guru-guru mengenali apakah isu dan mereka datang dan mereka merancang hanya di peringkat kepimpinan, hanya sebagai satu endorsement ataupun
mereka meluluskan apa yang ingin dirancang sahaja di peringkat sekolah. Jadi guru-guru datang dengan idea-idea mereka, guru boleh berkarya, guru boleh kreatif untuk melaksanakan program. Jadi guru-guru yang boleh merancang, guru-guru ini yang melaksanakan. Di samping panduan yang diberikan oleh pengurusan oleh PGB di sekolah. So gaya kepimpinan itu bukan tu arahan tetapi melaksanakan program dengan kehendak daripada guru-guru sendiri setelah membuat analisa ataupun analisis persekitaran dari segi keperluan untuk melaksanakan sesuatu projek ataupun program di peringkat sekolah. Baik, jadi dalam sub modul 2 ini tuan-tuan jelas telah didedahkan peserta dapat ini modul ini dibangunkan bagi memberikan pendedahan bagaimana nak menguruskan, nak mengupayakan pemimpin pertengahan dan untuk menggunakan data dan merancang pintas dan OPPM bagi memantau proses ataupun operasi sesuatu program di peringkat sekolah, dan juga bagi modul ini juga bertujuan untuk menjadikan PRC ataupun komuniti pembelajaran profesional itu sebagai satu budaya yang berlaku di sekolah sepanjang masa berlaku di sekolah. Jadi itu saja yang berkaitan dengan pengenalan bagi modul ini. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan jelas. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat menjalani modul 2 ini dengan sempurna dan dapat melaksanakan toolkit atau tugasan yang dipertanggungjawabkan kepada tuan-tuan pun dengan sempurna sekali. Mudah-mudahan tuan-tuan menjadi peserta ataupun pengurus pemimpin yang sukses di peringkat sekolah. Sekian, terima kasih. Okey, Kak Cik Man. Okey. Itu saja, Cik Man. Okey Ustaz. Cik Man. Ya. Dengar. Ustaz, rasanya Ustaz tadi sentuh tak pasal saya tak perasan ni macam tak ada toolkit Ustaz. Ustaz terangkan tak toolkit? Toolkit tak ada. Dia tak ada dalam ni Man. Tak ada Okey. Baik Ustaz, jadi kalau boleh penutup tu Ustaz buat semula. Ustaz buat penutup. Jadi rasanya macam rasanya kita dah pasal penghujung. Dan sebelum saya akhiri sesi ini, Ustaz sebut iaitu Ustaz beritahu 2 perkara. Pertama sekali minta dia rekod kehadiran pada link yang disertakan, ya. Itu. Okey. Kehadiran. Yang kedua Ustaz beritahu selepas sesi tak berakhir, tuan-tuan akan ikuti sub modul 2.1. Ustaz beritahu. Yang akan disampaikan oleh RE, dan selepas sesi tersebut tamat, tuan-tuan diminta untuk mengikuti sesi tutorial yang pautan linknya boleh diperoleh daripada rakan elit daerah masing-masing. Begitu Ustaz. Boleh? Okey, yang pertama ialah link kehadiran yang mana? Ya, sila klik link kehadiran yang disertakan pada keterangan itu Ustaz. Beritahu dia link kehadiran yang disertakan pada keterangan video. Okey. Yang disediakan pada keterangan video. Okey, kemudian Ustaz cerita selepas tu apa berlaku. Okey, jangan menutup tuan. Macam mana? Nak tutup macam mana? Ustaz buat rasanya kita dah macam biasa. Rasanya kita dah sampai kepada penghujung sesi pada hari ini, dan sebelum saya akhiri, terima kasih di atas perhatian. Ustaz kena itulah macam kita nak landing. Namun jangan lupa isi kehadiran, boleh rujuk kehadiran, link kehadiran yang disertakan pada keterangan video, dan selepas sesi saya berakhir, tuan-tuan akan mengikuti sesi seterusnya
iaitu berkaitan dengan submodul 21 yang akan sampai ke rakan elit yang lain. Jadi dan yang ketiga, tiga mesej ketiga tadi kan. Dan akhir sekali tuan-tuan, selepas sesi 2.1 tamat nanti, tuan-tuan bolehlah masuk ke ruang perbincangan, tutorial bersama dengan rakan-rakan elit dan sila dapatkan link daripada rakan elit daerah masing-masing. Kita nak beritahu gitu je. Biasa-biasa Ustaz. Okey. Jadi Ustaz buka balik slide yang akhir, yang last tadi. Inilah. Ni Ya. last. Ni okey. Jadi Ustaz daripada sini Ustaz bergerak ke terima kasih dan Ustaz cakap. Okey? Standby Ustaz. 3, 2, 1. Okey, tuan-tuan, sampai di sini sahaja untuk sesi perbincangan atau pengenalan bagi modul 2. Jadi sebelum tuan-tuan berakhir sesi ini, tuan-tuan perlu mengambil kehadiran di link yang disediakan yang ada pada tayangan, pada keterangan video ini. Dan selepas program ini, tuan-tuan perlu akan mengikuti, tuan-tuan perlu mengikuti submodul 2.1 iaitu upaya pemimpin pertengahan yang akan disampaikan oleh rakan elit rakan elit negeri Johor. Dan yang ketiga adalah tuan-tuan perlu selepas ini bolehlah tuan-tuan untuk masuk ke Google Classroom untuk melaksanakan toolkit yang telah disediakan dalam modul ini. Jadi terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih atas perhatian dan tuan-tuan dan puan-puan dalam pembentangan e-tutorial ini. Dan sekali lagi saya harapkan tuan-tuan berjaya di dalam latihan ini dan seterusnya dapat mengaplikasikan semua kefahaman kemahiran yang tuan-tuan dapat ini di dalam melaksanakan program TS25 di peringkat sekolah masing-masing. Sekian, terima kasih. Okey, Cik Man. Okey, alhamdulillah selesai. Ustaz punya sesi selama 52 minit. Tapi kalau saya ya? Kenapa lama sangat tu? Ustaz cakap saya tahu. Edit nanti pendek-pendek ke Man? Tak boleh, kita tengok yang penting dia jelas, tak apa Ustaz. Okey Ustaz, baik. Okey, lepas ni saya nak Ustaz beri saya ni Ustaz ni, Ustaz punya gambar portfolio. Gambar profil, ya? Boleh? Gambar. Okay. Gambar. Untuk gambar saya jadi gambar macam yang saya buat sebelum-belum ni untuk rakan-rakan yang lain. Okey, boleh. Okey Ustaz Okey. Jadi kepada rakan-rakan yang ada kat sini, macam Kak Ani ada, ni saya nampak sudah ada, Haji Rashid ada kat sini, lepas tu Haji Rahman ada kat sini, Kak Ani pun ada kat sini. Sekejap Okey, jadi okey, kita dah tamat dengan Ustaz ni, saya akan tekan end broadcast, saya akan rekod dah selesai.